Assalamualaikum. Bertemu kita kembali lagi pada hari ini. Saya dipahamkan antara kamu semua dah dapat buku teks kan? Jadi hari ini insya-Allah adalah hari terakhir untuk kita buat ulang kaji topik-topik tahun 4. Jadi pada minggu depan jika tidak ada haram melintang, kita akan terus topik tahun 5. Okey, jadi hari ini saya akan ajar secara sepintas lalu dan laju sedikit untuk topik-topik tahun 4. Sebab antara topik-topik yang saya nak ajar ini ada kaitan sedikit dengan beberapa topik tahun 4 nanti. Tahun 5 nanti. Okey, boleh? So saya akan laju. Okey, kalau ingat balik sebelum ni kita belajar tentang proses hidup manusia. So hari ini kita akan masuk kepada topik seterusnya iaitu unit 3. Berkaitan dengan organ pernafasan haiwan. Okey, kalau kamu lihat dekat sini, organ pernafasan haiwan, untuk topik ini kamu kena tahu ada 4 organ pernafasan haiwan. Yang pertama peparu, okey. Yang kedua spirakel, yang ketiga insang dan yang keempat kulit lembab. Boleh? Okey, dan apakah haiwan-haiwan ini? Bagaimana ciri-ciri ni? Okey, biasanya untuk peparu ni kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat, bernafas menggunakan peparu. Okey, contoh lembu, arnab, ular, kerbau, kambing. Okey, di dalam laut pula ada satu spesies yang kita panggil sebagai ikan paus. Okey, ia juga bernafas melalui peparu. Okey, seterusnya spirakel. Spirakel ni biasanya haiwan serangga yang berbentuk serangga. Dia menggunakan spirakel. Contohnya macam pepatung, lipas, apa lagi? Rama-rama, belalang. Itu menggunakan spirakel. Okey, kemudian kamu belajar juga tahun lepas berkaitan dengan haiwan yang bernafas melalui insang. Biasanya haiwan yang bernafas melalui insang ni tinggal di dalam laut. Hidup dalam air. Okey, contohnya apa dia? Ikan-ikan, kemudian ketam, udang dan sebagainya. Okey, kemudian haiwan-haiwan yang apa dia? Yang berkulit lembab, yang bernafas menggunakan organ pernafasannya kulit lembab. Contohlah cacing, lintah, lagi apa? Siput. Boleh? Ini kamu dah belajar tahun lepas. Ini cuma imbasan ya. Kalau tak faham boleh tanya tau. Okey, kemudian contohnya macam katak ni. Katak ni adalah haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan tau. Apa dia? Dia mempunyai organ pernafasan yang pertama adalah peparu dan yang kedua adalah kulit lembab. Okey? Dia ada 2 organ pernafasan. Ingat bukan katak je, sesilia, salamander dan ada satu lagi, newt. Juga bernafas melalui 2 organ pernafasan iaitu peparu dan kulit lembab. Kalau ditanya selain katak, apakah haiwan lagi yang bernafas menggunakan 2 organ pernafasan manusia? Organ pernafasan newt dan salamander. Begitu juga sisi. Okey. Nampak katak ni contoh. Contoh katak, dia bernafas melalui peparu dan kulit lembab. Mengapa? Kerana katak yang bernafas dengan organ pernafasan mengikut keadaan. Jika berdasar dalam di darat, dia menggunakanlah peparu. Jika di dalam air, menggunakan kulit lembab. Boleh? Okey. Kemudian seterusnya kamu belajar berkaitan dengan haiwan vertebrata dan haiwan intervertebrata. Ingat tak apa dia? Haiwan vertebrata dan haiwan intervertebrata. Okey, haiwan vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, kena ingat ni. Ingat je. Vertebrata mempunyai tulang belakang. Mana invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Boleh? Okey, contoh-contoh haiwan yang mempunyai tulang belakang iaitu haiwan vertebrata. Apa dia? Kuda, kucing yang kita selalu jumpa, burung, ikan, kura-kura, katak yang mempunyai tulang belakang. Okey, boleh? Okey. Dekat sini boleh kata haiwan tulang belakang atau lebih vertebrata dikelaskan kepada 5.
5 kategori, 5 kumpulan yang berbeza. Yang pertama, mamalia. Yang kedua, reptilia. Yang ketiga, amfibia. Yang keempat, burung. Dan yang kelima, ikan. Apakah organ pernafasan untuk mamalia? Berparu. Okey, cara membiak, melahirkan anak. Litupan badan biasanya berbulu halus. Habitat di darat. Okey, boleh. Kemudian reptilia juga bernafas melalui berparu tetapi cara membiaknya bertelur. Litupan badannya bersisik ataupun berkulit keras dan habitatnya kebanyakannya di darat. Okey, boleh. Dan seterusnya amfibia. Amfibia organ pernafasan ni apa? Berkulit berparu dan berkulit lembab. Cara membiak, bertelur. Boleh? Litupan badan, biasalah kulit lembab dan habitatnya kebanyakannya di darat dan di air. Manakala burung, sudah semestinya berparu, bertelur dan litupan badannya berbulu pelepah dan habitatnya di darat. Ikan, spesies ikan tentulah organ pernafasannya insang. Cara membiaknya bertelur dan litupan badannya bersisik dan habitatnya tentulah di air. Okey, antara beberapa ciri yang perlu dipertimbangkan untuk pengelasan yang 5 ini adalah antaranya beranak, bertelur, berdarah panas, berdarah sejuk, kemudian penggunaan insang ataupun paru, okey, untuk bernafas, kemudian beberapa ciri fizikal lain. Itu yang daripada kategori-kategori itulah yang untuk dia mengelaskan haiwan-haiwan ini. Okey, contoh mamalia, biasanya rusa, kucing, anjing, reptilia, kura-kura, buaya, amfibia, katak, sisilia, burung, ayam, bangau, apa lagi? Itik, kemudian ikan, sebelah ikan. Kemudian haiwan invertebrata pula, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya apa dia? Belalang, cacing, apa lagi? Udang, lebah, nyamuk. Ini semua haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey, boleh? Ingat itu adalah topik-topik tahun sains tahun 4 semasa kamu belajar dulu berkaitan topik haiwan. Seterusnya topik tumbuhan. Okey. Untuk topik tumbuhan ni kalau kamu ingat kamu mula-mula sekali kamu belajar tentang tumbuhan bergerak balas. Okey, kamu kena ingat tumbuhan bergerak balas terhadap 4. Yang pertama air, kedua graviti, ketiga cahaya dan keempat sentuhan. Okey, boleh? Boleh? Okey, yang pertama bahagian tumbuhan yang bergerak balas. Contohnya macam akar. Tumbuhan ini bergerak balas terhadap apa? Air dan graviti. Okey, sebab tu tumbuhan berdiri tegak. Tidak ada nampak akar di atas kan? Semua akar di bahagian bawah di tanah. Okey. Kemudian pucuk. Pucuk tu bergerak balas terhadap apa? Tentulah cahaya. Kalau dimasukkan satu tumbuhan dalam kotak dan dilubangkan sedikit, pucuk pokok itu akan menghala ke lubang tersebut untuk mencari cahaya matahari. Okey, seterusnya daun. Okey, daun biasanya bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, boleh contohnya pokok semalu lah kalau kamu perasan pokok semalu. Okey, kemudian selepas kamu belajar berkaitan gerak balas ini, kamu belajar juga berkaitan dengan proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Iaitu apabila tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri. Bagaimana? Okey, mula-mula sekali tumbuhan mesti memerlukan cahaya matahari. Okey, ingat ni, apakah komponen-komponen yang perlu ada semasa proses fotosintesis? Ingat, mesti ada cahaya matahari, kemudian mesti ada klorofil, kemudian mesti ada karbon dioksida dan kemudian mesti ada air. Mesti ada keempat-empat ini. Okey, faham? Barulah proses fotosintesis boleh berlaku. Boleh? Boleh tak? Okey. Mana dia dapat daripada cahaya? Kita tahulah daripada cahaya matahari. Klorofil ini apa pula? Okey, klorofil ni untuk pengetahuan kamu adalah bahagian yang berwarna hijau pada daun. Ingat tak tahun lepas ada belajar? Okey,
Ingat tak ni? Okey, klorofil ni ada tumbuhan, ada yang tanya saya, kalau tumbuhan yang tidak mempunyai daun berwarna hijau, bagaimana pula? Okey, kebiasaannya tumbuhan-tumbuhan yang tidak berdaun berwarna hijau, dia ada klorofilnya tersendiri yang disimpan di dalam daunnya walaupun sedikit. Okey, dia tetap melakukan proses fotosintesis tapi tidaklah sebanyak tumbuhan yang mempunyai bahagian berwarna hijau. Okey. Okey, karbon dioksida mana dapat ni? Okey, karbon dioksida ni pokok tumbuhan-tumbuhan ni menyerapnya daripada karbon dioksida ni diperolehi apabila manusia dan haiwan melakukan proses pernafasan. Kalau perasan kamu ingat bahawa apabila melakukan proses pernafasan manusia akan sedut oksigen, akan hirup oksigen masuk ke dalam dan melepaskan karbon dioksida semasa menghembus nafas. Begitu juga haiwan, sama sahaja. Jadi siapa yang ambil karbon dioksida ini? Tentulah tumbuhan yang akan menyerap masuk karbon dioksida bersama yang lain dan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan apa dia? Glukosa dan oksigen. Okey? Boleh? Glukosa dan oksigen. Bahan yang terhasil selepas proses fotosintesis berlaku adalah glukosa dan oksigen. Apa dia yang terdapat pada glukosa ni? Apa dia dalam bentuk kanji. Bentuk kanji yang disimpan di mana? Di dalam bahagian tumbuh-tumbuhan. Seperti apa? Daun, akar, batang, biji benih dan buah-buahan serta bunga. Okey? Boleh? Kenapa pentingnya proses fotosintesis ini? Okey, tentulah untuk membekalkan makanan. Okey, betul tak? Membekalkan makanan untuk siapa? Untuk hidupan lain macam manusia dan haiwan lain. Okey, apa lagi? Dia tentulah untuk membekalkan oksigen. Untuk siapa lagi? Untuk kita, manusia, untuk haiwan, untuk bernafas. Penting sangat. Okey? Okey, kemudian satu lagi untuk mengekalkan keseimbangan udara dan di alam ini. Bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, apa yang berlaku pada kita? Okey, faham Okey, kemudian topik cahaya. Okey, topik cahaya. Kamu ingat tak kamu belajar tentang topik cahaya? Ada 3 sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus, cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Okey, bagaimana cahaya bergerak lurus? Kamu nampak cahaya bergerak lurus dia hanya dapat menembusi apa dia? Dia bila cahaya bergerak lurus ni dia ada 3 keadaan. Apabila dia suluh, contoh cahaya tu bergerak di 3 keadaan objek. Yang pertama legap, yang kedua luk sinar dan yang ketiga luk cahaya. Ini yang akan menjadi proses berlakunya bayang. Dekat sinilah. Luk sinar, luk cahaya, legap. Apa yang berlaku? Itu pentingnya cahaya bergerak lurus untuk penghasilan bayang. Okey? Faktor-faktor yang mempengaruhi bayang. Apa dia? Inilah dia. Orientasi objek, kedudukan sumber cahaya. Okey? Boleh? Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, tentulah jarak objek daripada sumber cahaya dan jarak sumber cahaya dan objek serta jarak objek dan skrin. Okey? Ingat Okey. Kemudian kamu belajar pantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Apa dia pantulan cahaya? Pantulan cahaya merupakan fenomena yang pembalikan cahaya apabila terkena pada permukaan yang licin dan berkilat. Manakala pembiasan cahaya adalah pembolakan dan penyimpangan cahaya kerana melalui 2 medium yang berbeza. Okey, boleh? Inilah kegunaan pantulan cahaya. Okey, boleh? Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sebab saya hari ini nak mengimbas kembali topik-topik ini sebab ini pada minggu depan kita akan masuk kepada topik
tahun 5. Sebab semua dah dapat buku teks kan? Kita akan fokus kepada topik tahun 5 pula. Okey, kerja rumah saya akan kasih berdasarkan slide yang saya terangkan pada hari ini. Okey, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.